Selepas kemangkatan Sultan Muzaffar Shah, setelah berkerajaan selama 42 tahun, anandanya Raja Abdullah telah ditabalkan menjadi pemerintah ke-6 Melaka dan dikenali sebagai Sultan Mansur Shah. Umur baginda tatkala naik ke raja itu 27 tahun. Sultan Mansur Shah mengahwini Tun Putih Nurpualam, anak kepada Serina Radiraja, dan telah dikurniakan seorang gundi bernama Putri Bakat. Pada awal pemerintahan baginda di Melaka, Sultan Mansur Shah telah mendengar ada sebuah negeri yang diberi nama Indrapura yang terkenal dengan sungainya yang besar, sumber emas dan hutan yang luas. Namun begitu, Indrapura berada dalam sebuah pemerintahan di bawah jajahan Siam yang nama rajanya Maharaja Dewasura. Setelah Sultan Mansur Shah mendengar kabar negeri itu, baginda membuat keputusan untuk menakluk Indrapura. Maka baginda menitahkan Bendahara Paduka Raja untuk menyerang Indrapura dengan menghantar 200 buah kapal perang beserta Hulu Balang sebagai jeneral perang bagi organisasi militari Melaka itu sendiri. Beberapa lamanya di jalan, maka sampailah ke negeri Indrapura, dan orang Melaka pun berperanglah dengan orang Indrapura. Setelah itu, Indrapura pun dapat dikalahkan dengan mudah. Maharaja Dewasura pun melarikan diri dalam sebuah perahu bersama dengan para loyalisnya sehingga jauh daripada bala tentera Melaka, sehingga ke sebuah jeram yang berada di pendalaman Pahang, dan meninggalkan putrinya, yaitu Putri Onangsari yang dikatakan cantik rupa parasnya. Ketika perahu tersebut sedang memasuki kawasan jeram, dia mengarahkan para loyalisnya yang sedang mengayuh perahu supaya memperlahankan perahu tersebut dengan menggunakan bahasa Siam Wai. Dalam hatinya, jauhlah sudah aku, tidak akan sampai lagi orang Melaka mengikut kemari. Dalam pada masa yang sama, Bendahara Paduka Raja menyuruh Tun Pikrama dengan segala hulu balang sekalian mencari Maharaja Dewasura ke hulu. Namun, dalam banyak-banyak hulu balang yang begitu gigih mengejar Maharaja Sura, Seri Bijadi Raja pula kelihatan seperti bermain-main dan tidak bersungguh. Maka anak buahnya menegur beliau, "Bagaimana Tunku? Ini bukan pekerjaan kita disuruh Datuk Bendahara bermain, disuruhkan mengikut Maharaja Sura. Orang lain sungguh-sungguh ia mengikut, kita raga-raga dengan bermain. Jika orang kelak bertemu dengan dia, orang lain beroleh jasa, kita satu pun tiada perolehan." Maka kata Seri Bijadi Raja, "Di mana kamu semua orang muda-muda tahu? Kerana Maharaja Sura itu kukirakan namanya di bawah namaku. Harinya di bawah hariku, ketikanya di bawah ketikaku. Di mana ia akan lepas daripada tanganku?" Dipendekkan cerita, disangkanya bahawa tentera Melaka sudah kehilangan jejaknya. Namun sebaliknya berlaku apabila tentera Melaka masih gigih mengejarnya. Maka terpaksalah Maharaja Dewasura meninggalkan perahunya dan melarikan diri ke darat, sehinggalah bertemu dengan sebuah rumah milik seorang wanita tua. Lalu Maharaja Dewasura pun meminta nasi kepada wanita itu. Dia hanya membalas, "Tuanku, di manakah hambamu beroleh nasi? Kerana hambamu orang miskin. Nantilah hambamu randaukan dahulu dengan daun-daun kayu sayur mayur, lagi menangkap anak-anak ikan." Maka diambilnya periuk dijerangnya di dapur, lalu ia turun ke pantai membawa tangguh. Namun, ketika si wanita tua itu pergi ke tepi pantai menangkap ikan, dia tertangkap pula dengan Seri Bijadi Raja yang sedang bersuka-suka di kawasan hilir, tatkala semua hulu balang lain pergi kawasan hulu. "Di mana Maharaja Dewasura? Jikalau tidak kamu katakan, sekarang aku suruh apit." Maka kata si tua itu, "Jangan hamba diapit, akan Maharaja Dewasura duduk di rumah hambamu.
Maka seribu jadi raja pun mengepung rumah wanita tua itu bersama dengan anak-anak buahnya. Akhirnya tertangkaplah Maharaja Dewasura.